Alhamdulillah, kembali di program Jom Masak dengan Kak Zaidah untuk hari ini episod yang ke-177. 177. Cantik nombor ini. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Zaidah, apa Assalamualaikum, khabar? sihat baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar semua viewers? Okay, Harap semuanya dalam keadaan sihat ya. Yes. Alright. Seperti biasa. Untuk rakan-rakan kita yang lain dapat notifikasi untuk bersiaran bersama kita di sini hari ini. Yes. Apa khabar lagi sekali, apa khabar semua? Minta like dan share dan komen ya. Supaya ramai lagi yang dapat menonton kita ataupun menonton sekarang. Program kita lah. Okay, hari ni famous juga ya, yang Kak Zaidah nak tunjuk ni, senang je bahan-bahan dia. Dan sedap lah. Ya, for sure sedapnya ya. Kak Zaidah, Okay. apa je resepi yang Kak Zaidah share tak sedap Kak Zaidah? Semuanya favourite, Alhamdulillah. Kita dapat feedback semalam, Pau pun dah ada yang buat ya, Pau goreng semalam, Pau sambal. Petang malam kita dapat feedback. Kami puji, dia kata sedap sangat. Tak tahu sambal pun boleh makan Pau tu saja. Ya. Alhamdulillah. Ramai ni yang memberi salam Kak Zaidah. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Juga. Ya. Okey, kita tunggu sikit lagi, minta tolong like dan share video kita ni ya. Jadi ramai lagi yang boleh tonton untuk hari ini. Alright, apa khabar semua? Lagi sekali Kak Zaidah tanya apa khabar semua. Semua bagi salam je ni semua ni. Ya. Harap Minta like juga ya, share. minta like, minta love, Komen. komen, share ya. Cakap pasal komen. Maaf ya, ada yang komen yang tak Tidak appear ataupun dia terlepas sebab Alhamdulillah beratus-ratus komen. Biar akan cuba bacakan dalam masa 1 jam setengah ni ya. Okey. Ya, Noraizah Yusof kata betul, resepi Kak Zaidah memang sedap dan bahan yang memang sedia ada di dapur. Betul. Kita cubalah ikhtiar benda yang senang nak dapat lah ya. Kak Zaidah dah ramai dah ni, Alhamdulillah. Okey, Kak Zaidah. Okey, jadi kita mulakanlah. Jom masak Kak Zaidah. Okey, jom. Sekejap boleh tak 1 minit? Boleh. Main sekejap. Hantar buat tekak ya. Sekejap ya. Kekeringan agaknya. Okey. Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon share ya, terima kasih. Sama-sama Halimah Ismail. Waalaikumsalam Hazin Azman. Okey, dah. Kak Zaidah dah ready? Sorry. Ikon ya. Jadi bila kita cakap Kering. kering ya. Okey, jom masak Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, Assalamualaikum viewers semua. Hari ni Kak Zaidah nak share buat kari pak pusing ya. Kita sebut original nama dia lah ya, kari pak pusing, ataupun ada setengah orang panggil kari pak pusar. Ya, ada juga setengah orang panggil benda lain, saya pun tak tahu ya. Yang saya tahu hanya kari pak pusing dan kari pak pusar. Okey, bahan-bahan untuk kari pak pusing kita ataupun kari pak pusar. Kita ada 2 bahagian tepung ya, satu untuk yang putih, satu untuk yang kuning margarin. Okey, untuk yang bahagian putihnya Kak Zaidah guna setengah kilo tepung gandum ataupun 500 gram tepung gandum. Kita guna juga air sebanyak 280, betul ya Ben? 280 gram air dan 1 sudu teh garam. Okey, sebelum saya lupa, saya letak dulu garam. 1 sudu teh garam ya. Untuk bahagian A ataupun bahagian yang pertama, 500 gram tepung gandum ataupun setengah kilo tepung gandum, 280 gram air dan 1 sudu teh garam. Okey, untuk bahagian B ataupun bahagian yang kedua, kita perlu 300 gram tepung gandum. Yang ini saya belum cairkan ya. 4 sudu makan margarin dan 4 sudu makan minyak masak ya. Ni nanti kita nak kena cairkan lah. Okey, kemudian itu saja untuk bahagian B. 300 gram tepung gandum dan 4 sudu makan margarin bersama dengan 4 sudu makan minyak masak. Okey, itu untuk bahagian B. Dia tak ada garam ya. Garam hanya pada bahagian A tadi. Okey, untuk inti Kak Zaidah nak buat hari ini inti sardin.
perempuan inti terpulang kepada perempuan nak pakai apa ya. Some sardin, ada orang buat sardin, dia hanya buat sardin dengan bawang. Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Hari ni Kak Zada guna sardin, satu tin sardin sardin ya, sardin dalam tin. Kemudian saya guna setengah biji bawang Holland. Bawang agak susah sekarang, bawang besar. Ya. So saya pakai bawang Holland setengah biji. Bawang Holland kan besar, so kita guna setengah biji. Kita dadukan dia. Kemudian Kak Zada guna cili bo ataupun cili yang dah siap kisar. Lebih kurang 4-5 sudu makan, ikut perempuan punya selera lah ya. Kalau perempuan tak nak pakai ini pun boleh. Perempuan nak pakai cili cili hidup, cili merah tu, cincang pun boleh. Cuma kalau boleh untuk buat inti kari pap, kita tak boleh kisar. Kalau kita kisar dia akan berair nanti takut intinya basah. Ya, kita tak nak intinya terlalu basah lah sebab kita nak menumis nanti ya. Okey, kemudian kita guna sedikit asam keping, Kak Zada pakai separuh je asam keping ni dan perasalah ya. Sebab kalau kita buat sardin, kita perlu ada sedikit masam dalam intinya ya. Kemudian Kak Zada guna juga untuk nak muaikan dia, banyakkan dia. Saya guna kentang yang saya dah dadu, kemudian saya rebus. Ya, rebus empuk, masak tetapi tidak lembik lah, tidak lempuk sangat. Tapi dia masak lah ya, supaya dia tidak nanti lama nak tunggu dia masak ya. Dice dia kecil-kecil ya, dadukan dia kecil-kecil. Okey, itu saja bahan dia. Alright, now Kak Zada nak cairkan dulu margarin dan minyak masak bagi dia panas. Okey, pertama sekali kita kena buat yang bahagian putihnya dulu ya. So ni 500 grams tepung gandum, 1 sudu teh garam, Farida Mama Arif. Salam ladies. Waalaikumsalam. Happy cooking. Happy cooking. Back to you. Okey, Nurliza Ismail 58. Assalamualaikum Puan Zainal dan Bella. Selalu buat kari pap pusing, tak pernah jadi putarnya. Terima kasih Syara Sepi, moga murah rezeki selalu. Amin. Nurul 5353 semalam donat tak dapat nak klik. Kenapa tu ya? Tak dapat nak klik. Kak Zada pun malam semalam ada terbaca tapi kita tak sempat dia nak tu. Kenapa tak boleh klik tu? Tak boleh klik. Oh ya ke? Okey, kita masukkan air sedikit-sedikit. Dan uli sehingga dia jadi dough yang lembut tapi tidak terlalu lembut sangat. Sebab kalau untuk buat kari pap pusing ni ataupun kari pap pusar ni, adunannya jangan lembik sangat. Nanti dia tak cantik. Okey, dah cair, kita matikan api ya. Okey. Keadaan margarin dan juga minyak yang dipanaskan. Okay, I bet mesti ramai favourite ni kan untuk Ramai suka ni ya. Cuma malas nak buat. Kegemaran ramai ni. Antara kari pap favourite. Ni kalau nak beli pun mahal juga ya kari pap ni ya, sebab dia pakai banyak margarin dan ada 2 adunan dia lah. Okey. Kita ambil sikit lagi air ya. Hai Lia Biapuri pun dah masuk. Hai Kak Zada dan Bella. Hi, back to you. How are you? Hope you're doing great at home. Raya Sutra Nur Baiti. Assalamualaikum, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Gembira saya nampak Kak masak kuih kari pap kegemaranku. Kegemaran ramai dia. Semoga Kak sihat-sihat selalu. Okey, Kak Zada uli dia sehingga dia jadi dough yang tidak melekat di loyang lah ataupun di bekas ya. Setelah kita dah uli dia macam ni, kita perlu perap dia sekejap ya, tak boleh terus buat lah. Sebab dia akan menarik nanti. Dia tak boleh lembut sangat ya puan-puan, dia kena macam gini ha. Sebab kalau dia lembut, nanti dia bila kita nak mencanai nanti, nak melapis dia tu, dia akan terikut nanti. Nurul 5353 tanya, kalau pakai butter instead of margarine boleh tak? Boleh. Cuma butter, margarine dia lebih sedap sebenarnya sebab margarine dia masin.
Dia masin dia sebab dia butter tu dia rasa susu lebih. Okey, macam ni rupa dia. Ya, dia tak terlalu keras dan dia tidak terlalu lembut. Ini part A Part A. Ni part A. Ni untuk yang bahagian pertama ya. So kita akan bias sekejap. Okey, macam ni ya. Kita buat bahagian B pula. Ramai ni, my favourite. Ramai my favourite ya. Okey, minyak ni tadi bersama dengan margarin ya. Kita tuang sedikit-sedikit. Okey. Sedapnya bau cair. Apa? Margarin cair. Sedap baunya ya. Bau ni pun dah membangkitkan selera ni. Belum siap lagi, belum goreng lagi Kak Zaida. Belum goreng lagi ni. Okey, sikit lagi. Rapiah hitam. Saya masak nasi lemak pandan hari ini. Alhamdulillah. Sedapnya. Sedap kan nasi lemak kadang-kadang sekali kita hidang, sedap. Puas, macam rasa macam puas makan kan. Kalau kita beli tu kan macam sikit je kan. Okey. Faziana Mansur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib baik tertengok live ni. Baru je siapkan inti. Oh, inti apa you all? Share dengan kita. Faziana Mansur, intinya apa? Dah boleh dah. Ni tinggal buat kulit je. Tinggal nak buat kulit je ya. Okey, dah ya. So, kita akan gentil kedua-dua bahagiannya. Nurul Abdul Rahman kata, Alhamdulillah nak sangat belajar buat kari pak pusing. Banyak kali cuba tak pernah menjadi, insyaAllah lepas ni nak cuba lagi. Boleh, silakan. Cuba rasa dekat Zaida ya. Simple aja. Okey. Dah siap ni. Okay, 2 down. Okay, ready dah? Saya nak gentil-gentil dulu. Kemudian kita masak inti ya. Right. Ataupun kita masak inti dululah. Boleh, ikut Kak Zaida yang mana yang berkenan di hati. Yes. So ini part A. Ya. Dan ini Ataupun kita gentil dulu. mana-mana lah Kak Zaida. Mana-mana lah ya. Asal Kak Zaida bahagia. Okey, kita kepalkan dia macam ni. Okey, nampak tu? Lepas ni kita masak inti. Agak-agak lah, tak payah timbang ya, agak-agak. Kalau besar macam ni kita dapat 2 ketul kari pak. 2 biji. Aminah Kai ni, betul Puan Zaida, memang minat tapi malas nak buat. Itulah kan. Itu. Orang malas nak buat ni. Tapi bila dah buat tu makannya, ya Allah, laju. Nak menyiapkan tu kami seksa. Kenapa kita kena gentle kan ni Kak Zaida? Nanti tengoklah. Mesti orang tu tanya-tanya kenapa Kak Zaida bulat-bulatkan ni. Kita kena bulat-bulatkan dia ya, sebab kita ini untuk bahagian dalam. Hafsah Hitam kata baru 2 hari lepas buat tapi tak jadi. Kenapa tak jadi tu? Mungkin boleh share dengan kita. Alhamdulillah Mungkin dapat resepi resepinya. tu, Hari ni ya? saya buat tart PJJ Puan Zaida. Oh, dah dapat resepi daripada PJJ. Alhamdulillah. Nanti share dengan kita ya resultnya. Hafsah Hitam. Dia buat resepi PJJ. Tak nenas Kak Zaida. Alhamdulillah. Cik Laida selamat tanya, guna air biasa atau air sejuk? Air biasa je. In bracket ice. Tak, air biasa je. Saya pakai biasa. Seanggrek jus 10 biji RM6 inti sardin. Hari ni Kak Zaida nak buat inti sardin lah ni. I see, itulah harganya ya. Jadi untuk costing jangan lupa kira. Okey, jadi harga di tempat masing-masing berbeza-beza. Okey.
Salam Kak Zaida and Bel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ni line okey tapi semalam line out. Oh ya ke Fauzia Ismail? Kadang-kadang tak tentu jugalah. Even tempat kita ni pun ya. Kadang-kadang line okey, kadang-kadang line tak okey. Hari ni alhamdulillah pula ya. Mariati Arifin, Assalamualaikum Kak Zaida and Bella. Nasib baik tak terlepas live ni. Walaupun dah terlepas sikit rugi gak rasanya. Inilah akibat melayan mata. Tadi live pun rumah kan ngantuk. You. Kan Kak Zaida tak dapat bayangkan. Kita duduk di rumah dari pagi sampai ke malam, sambung pula the next day. Mesti akan rasa penat. Sebenarnya penat juga ya kalau tak berbuat apa-apa. Penat. Pasal kita dah biasa bekerja. Thank you Kak Zaida for the recipe. Susah nak belajar ni. Alhamdulillah dapat juga belajar ni Juliana. Alhamdulillah. Kita dah gintikan sikit je lagi ya bagi S. Rohani Muhammad. Salam Kak Zaida and Bella. Untuk salam nak tanya tepung bahagian taruh margarin tu berapa gram? Yang bahagian 300. Bahagian B 300 gram ya. 300 ya. 300 minyaknya 4 sudu makan, margarinnya 4 sudu makan. Nurul 5353 bahagian A tadi air agak-agak or ikut suka 280 ml or ikut suka 280 ya. 280 gram ya. Antara 280 300 ni tengok kadang-kadang tepung gandum kita tu. Ya, tepung gandum kita. Tapi dalam 280 hingga 300, 280 lah ya. Timbang 280 dulu, kemudian baru you masukkan. Kalau tak cukup taruh sikit je lagi dalam 10-20 ounce. 20 gram. Banyak tu ya. Gram ya. Okey. Banyak juga kita dapat. Kita buat inti dulu sementara kita nak tunggu tak tu. Dapat berapa biji kari pap tu ya adunan tu? Okey, sebentar lagi. Banyak Kak Dah kata. Alfi Jamal. Wah, kebetulan baru terfikir nak cari resepi kari pap pusing untuk berbuka petang ni. Okey, dah ada resepi ni boleh buat di rumah ya. Nurliza Mama, Alhamdulillah. Macam tak tahu je nak buat kari pap pusing hari ni. Thank you so much kan. Nampak tak chemistry Kak Zaida dengan you all? Kuat sangat ni. Okey. Kegemaran lagi-lagi kalau inti sardin sedap betul nak buat tapi macam renyah. Liana Juai Nafisa kata. Okey, now kita tumis, panaskan minyak. Minyak tak perlu banyak ya. Untuk kita nak buat intinya. So, bisa kita biarkan dulu. Kita tumis bawang besar, kemudian masukkan cili yang kita dah blend. Salam Puan Zaida, kerana tunjuk resepi ni dah lama saya nak belajar buat kari pap pusing ni. Terima kasih. Sama-sama. Kita tumis bawang. Oh, inti kentang campur bilis je. Petang nanti baru nak buat kari pap pusing. It's okay, boleh sis. Boleh ikut selera. Inti ni tak ada masalah. Perempuan ikut selera perempuan ya. Ya, sis Fazliana Mansur. Jangan risau. Inti ikut selera masing-masing ya. Tak perlu tak suka sardin. Nak pakai ayam pun boleh, nak pakai daging pun boleh. Mazwita Aziz Jamaluddin tanya kalau nak buat kari pap biasa tak perlu margarin ke? Kena ada rasanya. Ada. Kena ada. Supaya dia crispy dan dia masin. Itulah kegunaan margarin dan minyak. Melemakkan dia ya. Kalau tanpa margarin dan juga minyak, kari pap nanti jadi keras. Betul tu. Okey, kita masukkan lada. Tapi kat dalam macam manja-manja Inari, niup angin. Okey, kita tumis sampai garing, kemudian kita masukkan sardin ni tadi dan perasa lain ya. Saya masukkan asam keting yang saya dah cuci ni. Lama tak buat sampai takut nak cuba. Pernah tak jadi. It's okay my dear. Apa ni dah tengok Kak Zaida buat ni, bolehlah cuba. Bestnya kari pap pusar. Kita buat tapi tak berapa jadi kejadiannya. It's okay. Kena practice selalu ya.
InsyaAllah menjadi, jangan risau. Okey, kita tumis sampai garing. Macam biasa, Kak Zara kalau menumis, Kak Zara suka tumis hingga garing. Apa tu, Kak? Ina Haji Ahmad kata, kakak saya yang nombor 2 pandai buat. Saya belajar buat tak barang pandai. Lama-lama dia pun malas nak ajar. Dia sengaja buat tak pandai. Boleh kan? Boleh lah, senang aja buat dia. Oh, boleh kan sebenarnya. Okey, kita akan masukkan, ya Allah, Kenapa tu Kak Zaida? dia punya lada tu, asam dulu. Okey, kita masukkan sardin. Kak Zara tak ambil banyak sos dia, just ambil sedikit aja sosnya tu. Kenapa Rohaya Ahmad? Bella, saya tanya tak jawab-jawab pun. Sabar ya. Yang mana? Okay, Minta maaf, masukkan Rohaya. kentang. Yang mana tu? Soalan mana sis Rohaya? Mungkin komen lagi sekali. Mungkin terlepas ya. Sebab Bel kena tengok dua tu ya, satu di Instagram, satu di Facebook. So, Jadi kita kalau beratus-ratus sabar, ya. komen. Harapnya bolehlah komen lagi. Saya akan cuba cari yang mana tu. Lily Mawar kata saya nak order produk Kak Zaida untuk keluarga yang tinggal di Singapura. Bagaimana ya? Okey. Kita stop dulu menghantar. Sebab kita tak lepas masuk tu ya. Mungkin lepas ni nantilah sama kita doakan. Ya. Mudah-mudahan semua. Okey, Lily Mawar, WhatsApp saja di 0111204733. Kita tengok apa yang kita boleh cuba lakukan di sini, macam mana. Okey, untuk postage yang besar-besar mungkin tak boleh lah Kak Zaida kan. So ada juga yang dekat Jerman hari tu minta, tapi kita cuba usahakan pun masih tak boleh hantar. Tak boleh hantar. Tapi tak apa, WhatsApp saja dulu Lily Mawar, kita tengok macam mana, okey. Sebab tu kari pak pusing ni mahal. Ya, dia mengambil masa ya Kak Zaida. Buat dia satu-satu, dia kena buat sebiji-sebiji tu. Kalau yang lain tu kita boleh terap-terap ya. Macam ni dia kena buat satu-satu, kena gulung dia. Okey, kita tunggu dia kering sekejap. Sedapnya bau dia Kak Zaida. Kalau perempuan tak nak letak kentang pun tak apa ya. Ada orang dia suka makan sardin saja. Terpulang, itu kena taruh bawang lebih sikit lah. Macam ni kita kena masak sampai dia kering ya. Untuk nak buat inti kari pak, dia kena masak sampai kering. Timid 19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang cara masak apa ni? Kita tengah buat inti untuk kari pak pusar ataupun kari pak pusing. Originalnya nama kari pak pusing. Boleh. Okey, sekarang ni fokus ya. Saya akan bacakan semula bahan-bahan untuk kulit kari pak. Fokus. Dengar dengan jelas. Okey, kita ada bahagian A dan bahagian B ya. Okey, untuk bahagian A, 500 gram tepung gandum, 280 gram air, 1 sudu teh garam. Okey, ini untuk bahagian A ya. Bahagian B, 300 gram tepung gandum, 4 sudu makan margarin dan 4 sudu makan minyak masak. Okey. Untuk bahagian B, margarin dan minyak kita panaskan di atas api ya. Kita cairkan margarin. Kemudian kan kita bancuh. Jadi bila dah bancuh, bahan-bahan yang Bel cakapkan tadi, ini bahagian A yang ada 500 gram tepung gandum, 280 gram air dan 1 sudu teh garam. Inilah bancuhannya. Bahagian A ya. Okey, yang ini bahagian B untuk 300 gram tepung gandum dan 4 sudu makan margarin dan 4 sudu makan minyak masak. Tu dia. Inti Kak Zaida dah siap. Okay, dah siap. Kita perlu toastkan minyaknya ya. Kita tak mahu ada nanti minyak. Takut nanti kari pak kita tak boleh nak bertangkup nanti dia ada minyak ya. So kita biarkan dia. Actually kena biarkan dia sejuk dulu ni.
Tapi kita tak apalah, kita boleh terus buat lah. Okay. Ini bahagian A, ni bahagian B. Okay, harapnya you all clear ya. Boleh dengar ya. Saya repeatkan resepi tadi. Okay, dan ni sekarang. Okay, ambil sedikit ni. Masukkan yang kita dah gumpal ni tadi. Masukkan yang bahagian ni tadi ke dalam. Kemudian tunjukkan macam ni. Part A tadi 280 gram air. Ni Hayam Muhammad 280 gram air ya. Kalau rasa macam keras sikit, puan tambah sikit je lagi. 10 hingga 20. Jangan terlalu lembik Kalau terlalu lembik nanti curry puff kita kurang cantik nanti. Nurliza Ismail ada sharekan bahan-bahan. Okey, saya tengok bahagian A betul. Bahagian B ada satu tu tiba-tiba agaknya nak type 300 jadi 309 gram. Bukan ya, 300 gram. Tu typo tu saya rasa. Ada lagi ke yang lain ada sharekan bahan-bahan? Boleh bell pinkan di sini. Jadi ramai lagi yang boleh tengok bahan-bahan apa yang Kak Zahida gunakan untuk menu hari ni. Okey. Intan Jawahir Kamarudin. Bahagian A, doh tepung 500 gram tepung gandum, 280 gram air, 1 sudu teh garam. Okey, betul untuk bahagian A. Bahagian B, doh minyak 300 gram tepung gandum, 4 sudu besar margarin, 4 sudu besar minyak masak juga ya. Okey, ini betul Intan Jawahir. Okey, saya pinkan komen Intan Jawahir ya. Siapa nak tengok bahan-bahan untuk kulit curry puff yang Kak Zaidah siarkan ni untuk you all, bolehlah tengok di komen yang saya pinkan. Komen Sis Intan Jawahir Kamarudin. Okey. Salam Chef, macam mana kita nak kekalkan kulitnya tahan rangup? Tahan? Rangup. Tahan rangup. Ini rangup lah ni kalau kita buat ni. Sebenarnya rangup juga lah. Rangup lah ya. Selalunya yang rangup tu rasanya mungkin minyak dengan margarin tu yang buatkan dia rangup. Mariti Arifin, pagi tadi makan pulut inti. Ni anak buat pula sandwich sausage dengan telur. Makan aja ya. Kita alamat je lambat terus. Masak dinner je lah. Masak lemak cili padi ikan keli. Hihihi, sedapnya. Alright, sikit lagi ya. Zulia, Kak Zaidah nak tanya, kenapa saya buat curry puff bila goreng dia selalu terbuka? Saya guna acuan je. Selalu apa? Terbuka. Dalam inti you lah. Inti tu jangan terlalu berminyak. Ya, inti jangan terlalu berminyak. Kalau minyak, kalau misal kata ada minyak, kita menumis tu waktu tu banyak minyak, kita toastkan dulu. Inti tak boleh ada minyak. Jadi bila ada minyak dia tak lekat lah. Bila tak lekat tu yang dia terbuka bila you goreng dia ya. Yuswatul Hasanah, Assalamualaikum Kak Zaidah and Bella, selamat tengah hari. Wow, sedapnya curry puff pusing. I like. Saya dari Singapura. Ni hari Singapura dah start lockdown. Okay, berhati-hati ya you all. Jangan pergi ke mana-mana. Stay home. Stay safe everybody. Oh, thank you my dear. You're so sweet. Katanya beautiful kitchen. Umar TV Govindan kata. Thank you so much my dear. Salam dari Brunei Kak Zaidah and Ben. Hai. Waalaikumsalam. Jadi dah kelebihan yang bahagian tengah ni ya. Bahagian B. Tak apalah. Ya. Okay. Alright. Kita dapat berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
19 kita dapat, kemudian satu ni dapat 2. Oh, dapat, setiap bulatan ni dapat 2 dapat biji. 2 ya, dapat 2 biji. Wow. Ni kita terlebih sikit tapi tak apalah. Jadi kalau yang terlebih tu kita simpan. Simpanlah, lepas tu buat sikit lah, ada lagi sikit. Okey, kita dapat lebih kurang 19 biji bulatan ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Okey, 19 kali 2. Kita dapat 2 kali ganda ya daripada ni, sebab satu bulatan ni untuk 2 biji. Okey. Norma Ahmad. Assalam Kak Zaida and Bella. Baru buka WhatsApp. Wah, hari ni Kak Zaida pakai baju merah jambu berbunga hitam berseri-seri lah. Ya ke? Alhamdulillah. Saya jarang sangat pakai pink ya. Ya. Sekali-sekala je, tak tahulah. Okey, sekarang ni kita nak saya panaskan dulu minyaknya ya. Untuk nak menggoreng kari pap ni dia tak boleh panas minyak ya. Okey, now ini yang ramai nak tengok. Okey, fokus. Macam mana kita buat Okey, saya takkan baca komen buat masa ni. Okey, you all tengok fokus. Jadi kita bagi laluan selit untuk sekejap. Boleh ke macam ni? kita memberi laluan untuk kita buat kari pap ni. Okey. Hold on. Okey, perlu buang ni. Okey, dah gulung dia macam ni. Kemudian kita memanjangkan dia pula. Ya, bukan macam ni. Ya, macam ni. Memanjangkan dia, kemudian kita porak balik. Lepas tu kita gulung lagi. Jadi macam ni. Ya. Kemudian kita akan potong 2. Okey. Ulang lagi. Gulung macam ni. Kemudian memanjangkan dia. Gulung macam ni pula. Ni nampak ni dia punya pusar tu. Kemudian kita gulung macam ni. Kemudian kita potong 2. Okay, first kali kita ulung dia macam sini, kemudian kita gulung. Okey. Manjang, kemudian kita canai balik. Porak balik ya. Kemudian kita gulung. Lepas tu kita potong 2. Okey. Now kita nak buat bahagian tepi dia ni, kita selitkan dia di bahagian bawah ni. Yang ini di bahagian atas kita canai. Ini
di bahagian dalam, ni di bahagian luar. Okey. Jangan nipis sangat ya. Dia boleh koyak nanti dia punya layer tu. Okey, kita bolehlah letakkan inti. Basahkan sedikit bahagian ujung dengan air biasa saja. Kemudian tangkupkan dia. Okey. Kemudian kita boleh clean dia ya. Ya, nampak tu pusarnya. Okey, kita buat lagi. Ni yang bahagian ujung ni kita lipat dia ke bawah. Kemudian yang ini di bahagian atas. Waktu kita mencanai dia. Letakkan inti. Basahkan bahagian ujung dia ni. Okay. Okay, kemudian kita clean. Ini agak inti dekat dada terletak banyak sikit. Buat lagi. Yang ujung ni perempuan ambil, letakkan di bahagian bawah. Kemudian yang ini kita letakkan di bahagian tengah waktu kita. Ini maksudnya bahagian dalam lah. Basahkan bahagian ujungnya. Okey. Kemudian kita clean. Okey, Ben, senyap je semua. Fokus ni. Fokus Sebab- ya. Okey. Jadi mungkin yang ketiga Jadi, ni boleh boleh masukkan di bahagian bawah. Ya, kemudian yang bahagian lipat ni di bahagian dalam dia lah. supaya you all fokus, jadi tak terfikir benda lain bila Ben cakap kan. Jadi sebab ramai juga yang mesti nak mencuba di rumah. Kita beri laluan untuk you all fokus dan tengok, dan saya akan bacakan komen-komen you all. Okey, ini yang keempat. Mungkin yang keempat ni, lepas ni Ben akan baca komen. Okey, basahkan di bahagian tepi dia. So kita basahkan pakai air saja tak Pakai air payah. je. Okey. Ya, kemudian kita lipat rapat dia macam ni. Lepas tu kita clean. Okey. Kita siapkan inang dulu. Kemudian baru kita goreng. Ya. Okey, saya bacakan. Saya mula akan bacakan komen you all. Okey, hold on. Siapa yang masih tune ini, mesti tengah menunggu bila kita nak menjawab soalan you all. Okey.
Ni Panasonic. Kentang rebus dulu ke? Ya, saya. Direbus dulu tapi jangan terlampau lembik ya. Empuk ya, masak tapi jangan terlampau jangan lembik lah. Maksudnya dia masak lah. Dia empuk lah. Right. Wah, bestnya kari pak pusing, my favourite ni. Tapi tak pandai buat, insyaAllah. Boleh cuba nanti Kak Zaidah. Ni dah Cuba tunjuk cara cara Kak ni, Zaidah ni. boleh lah buat. Dia senang je sebenarnya. Ya, saya. Tu. Kalau Kalau tak nak, tak pandai clean, boleh tekan dengan garpu je. Dia jadi macam puff. Nama pun sebenarnya kari puff ni mungkin asalnya daripada curry puff. Curry puff. Ya, PUFF. Sampai dekat kita dia jadi curry puff. Dia curry puff. Maslina Muhammad, Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bel. Waalaikumsalam. With love from London. Hai orang London. Yes. Thanks for tuning in. Banyak postpone. Jangan postpone Azura Fahmi. Ni dah duduk di rumah, ada masa kita boleh buat, okey? Kentang murah bolehlah buat inti banyak, lepas tu frozen kan. Betul, Yes, Sisi betul. Dasami. Sekali masak tu, masak banyak, lepas tu frozen kan. Jadi senang. Yes. Kalau dah ada inti tu, nak buat rasa rajin sikit. Dia yang malas tu bila nak buat kulit, nak buat inti, dah 2 kali buat dia. Yang terus-terus kadang-kadang barang dah keluar tapi tak jadi. Esok balik. Ya. Okay. Kentang tu rebus dulu ke? Ya, Ruby Yaakob. Okey, kita akan masukkan dalam kuali. Make sure that minyak dia jangan terlalu panas. Kari puff ni dia tak boleh panas ya. Kalau dia panas, dia kurang, dia kena api yang kecil je goreng dia. Baru layer dia cantik. Okey, sementara kita nak tunggu yang ni, kita boleh clean lagi. Okey. Okey Bel, kita tunjuk lagi macam mana kita buat Kita rollkan tadi tu. Pastikan apinya kecil ya. Ini kalau boleh perempuan tutup lah ya. Tutup, jadi dia taklah kering sangat skin dia tu nanti ya. Okey. Kasturi masuri. Inti ubi dengan sardin. Okey, macam ni ya. Dah panjang macam ni, kemudian kita panjangkan begini dan kita torak balik. Baru kita roll lagi sekali. Kemudian kita potong 2. Hai Kak Zaidah dan Bella, apa khabar? Saya baru dapat join ni. Hi Lim Siu Chong. It's been so long ya, tak nampak you. Thanks so much for tuning in. Hari ni menu kita adalah kari pak pusing. Ataupun majoriti yang ramai selalu dengar adalah kari pak pusar. Tapi originally they call it kari pak pusing sebenarnya ya. Pusing. Pusar tu means dia berpusar dekat bahagian tengah tu, ya. Roskisha Kifa kata letak daun sup dan daun bawang lagi boleh. sodap. Iyo, Boleh, ya. sodap sangat. Ikut intinya perempuan ikut selera perempuan ya. Okey, kita akan potong 2. Okey, sementara menunggu air back ke sekali. nombor. Ni yang bahagian sambungan dia tadi tu ya, bahagian sambungan ni. Kita takut dia tertanggal. Jadi kita lipatkan dia di bahagian bawah ni, bahagian yang tak cantik ni. Tu. Okey, lepas tu yang ini yang kita canai untuk bagi untuk bahagian dalam ya. Masukkan inti, basahkan bahagian ujung dia ni dengan air. Tapi janganlah banyak sangat airnya tu. Kemudian kita lipat. Bila ada inti tu kena bersihkan
Kalau tak nanti dia terbuka. terbuka. Kak Jah, Assalamualaikum Puan Bella. Saya pernah minta Puan ajarkan kari pak pusing, hajat tercapai. Terima kasih Puan. Boleh ke kalau saya nak belajar melalui PJJ biskut cornflakes crispy? Boleh. Buat masa ni masih belum ada lagi modul tu ya. Ada sahaja nanti kita akan announce. Okey, boleh kita claim bahagian ni. Kalau puan tak pandai claim, boleh tekan dengan garpu saja. Okey, nampak tu pusarnya. Okey, saya ulang lagi. Bahagian ujung ni, yang bahagian gulung tadi kita lipatkan ke mari. Kemudian yang ini kita canai bahagian dalam. Oh, Intan tauke kuih ni Bella. Oh, ya ke? Thank you so much for tuning in. Sama-sama kita sharing-sharing ya. Kan, rezeki tak pernah salah alamat. Carmila Jamadi, Kak Zaidah, ada orang kata margarin and minyak tu kena panaskan sampai betul-betul panas. Betul ke? Tadi kita panaskan, tapi tak payahlah panas sangat. Kalau panas sangat macam mana kita nak uli? Kalau pakai mixer tak apa ya. Kalau panas sangat macam mana kita nak uli? Kak Zaidah tadi uli pakai tangan. Kalau panas sangat kan macam mana kita nak uli? Right. Agak-agak kita panaskan, dia dah macam tak panas sangat, tuang terus pada tepung. Okey. Dia nak tengok Kak Zaidah claim. Ya. Okey, kalau siapa nak tengok resepinya ataupun bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ini, boleh tengok kepada komen yang saya pinkan ya. Boleh tengok sekarang. Bel, tengok Bel. Cantik ya. Itu dia. Ya. Boleh nampak dah line-line-nya ya. Belah-belah dia punya layer dia tu. Ya, lapisan dia. Lapisannya dah boleh nampak. Tu nampak tu yang terbuka tu. Itulah tadi sebabnya. terbuka sikit ya, tadi. Itulah yang Kak Zaidah kata, kalau intinya kurangkan minyaknya, kurangkan airnya. Kak Zaidah tadi pasal kita terus Macam ni, buat kan. Kita terus buat. Kita kena toskan, intinya jadi- begini. Bila kita terus buat dia jadi macam tu lah tu ya, dia masih panas tu kata orang. Dia masih intinya masih panas. Okey. Balik-balikkan dia. Tapi jangan besar ya puan, nanti layernya tak cantik. Lapisan dia tak cantik. Okey, sementara tu kita sambung lagi Bel. Mari kita sambung. Mungkin yang tak nampak tadi. Banyak juga komen Okey, ni. sambungan dia kita masukkan ke bahagian bawah ni. Okey, yang ini kita canai. Ya, apa lagi Bel? It's okay. You tak miss the boat, you still in. Kejap lagi nanti kita akan save. Kan live ni boleh tengok daripada awal, okay? Okey, lepas yang baru tune in, kita basahkan di bahagian tepi ni. One side saja ya, sebelah saja. Okey, kemudian kita clean. Betul, Lalita Krishnan. Tepi doh tu sapu dengan air sebelum nak kelem untuk elak terbuka. Betul, my dear Lalita Krishnan. Thank you so much. Tu dah ada orang kirakan 19 biji tadi yang bulat-bulat tu. Kita dapat 2 biji. 38 biji. Thank you so much. Ni Kak Zaidah buat besar ya. Kalau buat kecil sikit lagi, lagi dapat banyak. Ya. Samia Hamid, salam dari Adelaide, South Australia. Semoga Kak Zaidah dan Bella sihat. Cuba buat tapi tak jadi, pusar tak timbul. Apa sebabnya ya Kak Zaidah? Pusar tu salah lah tu. Pusar dia tu salah. Ya, pusar dia tu salah. Ni nampak ni pusarnya tu. Dan masa goreng jangan api besar, nanti pusar dia tak nampak.
Kan susah dia nampak tu. Okey. Dia akan ada coklat. Ya. Kemudian kita kita buat sikit lagi. Kak Zaida, Ya. Rohana Ali tanya ni, Yes. dough A berapa gram dan dough B berapa untuk dikepal? Terima kasih. Kepal Kak Zaida agak-agak je lah. Kepal ya, kepal saya agak-agak je tadi lah. Lebih kurang dough A berapa ya? Dough A besar sikit daripada dough B ya. Cukup-cukup untuk nak masukkan dough B kat dalam. Tapi dia besar sikit daripada dough B. Maksudnya dia lebih berat daripada dough yang pakai margarine. Azimah Rahim, saya dah buat kari pak giant. Mudah, cepat dan sedap. Makan sebiji pun dah kenyang. Thank you Puan bagi resepi tu. Sedap kan? Kari pak giant tu. Okey, nampak tu cantik ya. Ni kalau lapis sampai terpukit lapis je. Vanessa Ramasamy, I want to buy kicap. Okay, you can purchase with us. Okay, you contact us through WhatsApp. 01111204733 now, yeah, so that you can purchase and we can deliver. We can post it to you right to your door. Okay. Cantik Kak Zaida claim. Saya kalau claim kecil besar je jadinya. Tak apa lah Puan. Tak apa ya. Janji sedap. Right. Tak pandai claim tu tapi kalau dah selalu buat dia jadi pandai nanti. Yang penting nak usaha nak cuba ya. Nuri Unggul tak ada suara lah pulak bel. Tak ada suara. Kekurangan. Kadang-kadang bel dah tak ada suara. Dia memang tak ada sihat ya. Kita kekurangan air jadi kena minum banyak air. Cantik claim Kak Zaida. Saya dulu belajar claim guna plasticine tanah liat. Lama juga belajar sampai melengkung pun ada. Sekarang ni alhamdulillah claim kari pak tak ada masalah. Oh ya ke? Bagus. Jadi praktis ya. Itu salah satu alternatif. Pakai plasticine ya, betul Pakai juga tu. plasticine. Plasticine nak pinjam sekejap. Okey. Tapi jangan besar ya, nanti dia tak cantik. Hasna Salikin, kalau buat banyak lapis kena berkali-kali lah ya. Berkali-kali. Tapi 2 kali pun dah saja cantik dah. macam Kak Zaida. 2 kali ni pun dah cantik. Kalau buat banyak kali takut dia terlampau lapis. Ya. Nanti dia bila kita goreng takut dia terkopek. Dia terlampau banyak layer. Ya. Buat 2 layer macam ni pun dah cantik Janji sedap dan rangup. Itu yang penting. Tu nampak tu cantik kan? Ini 2 je tau. Ni 2 layer saja. Kak Zaida tak ada buat banyak tadi. Okey, kejap lagi kita tunjuk lagi dengan news kita macam mana kita buat lagi. Teh Cewan tanya, Assalamualaikum Kak Zaida. Lepas canai kalau guna acuan boleh tak? Sebab claim tu rasa macam lambat. Boleh jugalah, cuma nanti ada balance tu nanti, sayang. Jadi kalau dapat benda ni, kita buat satu ni satu. Satu kali canai, satu kali pak. Okay. Kita akan tunjuk lagi satu kali buat ya. Sudah ada yang minta ajar cara claim. Boleh tak? Saya tak pandai claim. Uzia Muhammad. Kejap lagi kita zoom in lagi Kak Zaida. Kak Zaida claim. Okay, kita ni boleh masak lagi. Tengok bel. Dah masak. Kita
kita punya layer tak adalah banyak, tapi gangung. Okey, sekali lagi saya tunjuk hujung siang. Baru tune in. Tune in. Okey. Dah suami kata makan 3 biji pun kenyang dah ni. Okey, macam ya. Alright, ni baru satu ya. Yang keduanya macam ni. Nampak tu ya, dia dah kering ya. Dia dah kering, dia dah terkoyak ya. Tapi tak apalah, lawa tu. Okay, jadi kalau siapa yang takut terkoyak tu, macam Kak Zaida katakan tadi, tutup dengan kain ya. Tu. Dan bahagian sambungan dia ni ambil letakkan di bahagian bawah. Kemudian yang ini kita canai untuk bahagian dalam. Jadi tadi ada yang bertanya inti masukkan kat bahagian mana? Bahagian yang ke dalam tu ya. Bahagian yang ke dalam tu, yang tak cantik tu kita letak kat dalam. Bahagian yang dipotong tu, yang itu di bahagian bawah tu dia nampakkan line-line-nya. Okey, siapa tadi nak tengok macam mana kita claim? Okay. Nak belajar claim dengan Kak Zaida. Jom. Oh, betul. Okey, tekan sini, tekan bagi dia lepeh, kemudian tolak dan tarik. Cekut. Di bahagian kita tolak ni, jari telunjuk kita ni, kita tekan dia gini lepas tu tolak aja sikit, cekut. Ya. Terus masukkan balik. Lagi nak tengok? Ya. Okey. Ni yang ini sambungannya taruh di bahagian yang tak cantik ni ya. Kita lipat dia macam ni. Jadi kita rollkan bahagian atas ataupun bahagian yang tak cantik. Ke dalam. Itu yang kat dalam. Okey. Okey. Dan inti. Buka inti. Basahkan hujung-hujung dia ni dengan air. Kemudian lipat. Pastikan dia melekat ya. Okay. Nak tengok yang clean tadi lagi. Cik. Mahani Jemaah, bahagian dalam adalah bahagian B ya. Yang di luar adalah bahagian A. Allahu Akbar. Sorry all. Okay, so jadi ni yang digoreng lagi. Okay. Tadi nak tengok lagi ke bel? Boleh. Ya? Boleh. Ya? Bagi yang tak terlepas tadi. Nur Rabia Ahmad, betul Bella, saya pun tengah ni. Cantik Puan Zaida claim tepi. Kan? Okay. Junaida Kuluk Mak Amin katanya, bagilah Bella claim pula, nak tengok seni tangan dia pula. Masya Allah, jangan you all. Nanti you all macam garu kepala. Patut ke I buat ni? Memang tak jadi you all.
Macam mana nak buat kulitnya? Sukatan Hasmah Hamid. Saya ada pinkan komen Intan Jawahir Kamarudin. Bolehlah tengok di situ ya untuk bahan-bahan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ni. Yazrin Yahya, you can get the recipe from the pinned comment below. Okay, you can see all the ingredients yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ni. Okay. Okey, kita buat lagi sikit dan lepas tu kita boleh, yang ini kita buat kemudian lah. Kentang Kak Zaidah menggunakan 3 hingga 4 biji hari ni untuk ikutlah, resipi hari ikut ni. perempuan. Kalau you suka banyak sardin, tak suka kentang sangat, you lesskan kentang, terpulang ya. Ada setengah tu buat inti tak ada kentang langsung ya, dia pakai sardin semata. Sardin dengan bawang. So it's up to you. Filling dia, inti dia ikut cita rasa perempuan ya. Okay, so kita clean lagi. Saya masih ada nampak lagi tu komen. Minta saya pula claim. Ya. Oh, nanti tak jadi. Saya cakap awal. Tak jadi ya. Ini nampak tu dia punya layer-layer dia tu. Ni dia dah siap. Ini dah siap Satu lagi ni, lepas tu kita boleh stop. Okay ya. Kita sambung sekejap lagi lah. Ini dah boleh buat dah ni. Rasanya bahan-bahan dekat rumah dah ada ni ya. Kalau tak ada sardin, perempuan nak pakai inti apa pun terpulang lah. Tapi kulit ni rasanya bahan-bahan dah ada ni, senang aja ya. Ana Mamat kata arwah mak saya belajar dulu di Singapura, ada letak Crisco untuk lagi rangup. I see. Pun boleh juga ya. Shortening pun boleh juga. Okey. Dah bel? Okay. Kita tak payah habiskan. So this one kita perlu tutup ya, supaya dia tidak ada form skin nanti bahagian atasnya. Jadi kalau you ada leftovers, simpan, okey, tutup. Harap-harap perempuan boleh dapat yang mana tadi kata buat tak jadi tu. Ya, boleh cuba ni. Okey, kita tapahkan dulu. Ni ya hasilnya. Kari pak pusing. Kari pusing atau kari pak pusok. Ya. Very crispy. Ni tu Kijan tanya berapa gram setiap bulat dough bahagian A dan bahagian B. Kak Zaidah tadi agak aja lah ya. Lebih kurang berapa ya? Yang ini lebih kurang 20 gram kot ya. Yang margarine. Yang itu lebih kurang 40 hingga 50 gram. Besar lagi lah. Dia lagi Dia besar. double lah. Double Dia the lagi size. besar dari ni. Sebab dia nak cover ni, dia kena besar. So beratnya mungkin double ya pada Kak Zaidah. Double. Okey, baik. Ya, Lotus Sadia Selan. Kena rajin buat kari pak pusing no. Ya lah. Memang kena rajin. Kena Kena praktis rajin, banyak-banyak Tapi kali. sedap. Dia sedap ya kari pak ni. Dia sedap sebab dia rangup. Okay, ini inti yang kita gunakan untuk hari ini. Ini adalah kentang bersama sardin. Itu kari pak pusanya untuk hari ini. Hasman Hamzah tanya kalau guna garpu macam mana ya?
Okey, bila picit-picitkan dekat bahagian tepi ni kan. Okey, bila kita picit bahagian tepi ni, masa kita lekatkan dia. Okey. Tekan je. Ni bahagian tepi ni kan clean kan. Yang tadi sebelum di-clean, ambil garpu tekan aja. Dekat bahagian tepinya. Okey. Sarah nak pinggan tu karipat ni sikit. Sedap dia, nampak pun dah nampak ya dia rangup ya. Lotus saja selang tanya api kena slow ke masa goreng? Api kecil, kalau tidak dia mengutu nanti tak cantik ya. Kita goreng karipat kena api yang dengan api yang slow ya. Baru cantik kulit dia tu. Kalau tak dia mengutu nanti. Right. Tak lawa. Okay, Alhamdulillah selesai dah. So ada lagi yang Kak Zaidah tengah menggorengkan tu. Kita tunjuk yang Okay. siap dululah. Jadi inilah hasilnya. Kari puff pusat ataupun kari puff Pusing. pusing. Okay. Itu dia. Boleh buat frozen ke? Ina Dina tanya. Boleh. Ini ramai ya yang buat jual frozen ya. Jadi kalau frozen tu kita goreng dulu ke Kak Zaidah ataupun belum goreng? Sama ada dua cara. Sama ada you goreng terus dah siap macam ni, you bekukan, ataupun dia tengah mantah-mantah lagi, belum digoreng terus. Belum digoreng langsung. Ya, frozen kan. Jangan half cook ya, half cook Pastikan inti rasanya pastikan inti kena masak dululah kena masak sejuk, habis. Lepas tu baru letakkan dalam dia, jangan panas-panas. Ataupun jangan setengah masak. Mungkin ada yang fikir setengah masak tu boleh untuk frozen. Tak boleh ya, pastikan frozen, masak. Kena masak betul ya. Jadi tinggal dia panaskan aja. Right. Bukan dia nak kena masak balik. Kalau you half cook, dia kena masak lagi sekali. Proses masak dia tu akan lama ya, sebab dia you masak dia separuh masak. Dia nak makan dia kena masak lagi sekali. Itu yang tak berapa bagus proses tu. Tapi kalau dia you dah masak, dia tinggal hangatkan aja sekejap ya. So itu tak ada masalah. Okey Bel, dah siap Bel. Ada apa-apa pertanyaan? Johan tanya, saya buat tak berapa naik pusarnya. Agaknya terlalu tekan sangat kot masa giling. Jangan tekan. Bila you tekan, dia dah jadi padat. Instead of dia duduk berlapis, dia akan jadi padat kalau you torak dia kuat sangat. Kita torak hanya untuk dia membesar kita torak saja. hanya untuk kita nak lipat, jadikan lipatan. Bukan kita torak kuat, nanti dia akan jadi padat. Jadi padat tu dah tak nampak lah layernya. Ya. Ini sama juga macam kita buat puff pastry ya. Tak boleh canai terlalu kuat. Nur Fasha Mega, terima kasih share resepi Kak Zaidah and semua yang saya dah cuba tu memang menjadi dan sedap. Alhamdulillah. Ini yang tadi nampak ya. Cantik layernya. Ya. Okey. Bel, dah. Yummy. Dah siap dah hari ni. Banyak ni komen Kak Zaidah. Banyak, tak terbaca ya? Okey, sebab tadi waktu Kak Zaidah mengulinya, bukan menguli apa? Mencanainya. Tak jawab ya? Okey. Alright. Pernah belajar tapi goreng tengah dia mekar. Salah pusar kot. Mungkin dia terbuka. Yalah. Melati Puspa Marno. Dan jangan canai dia terlampau kuat. Macam tadi Puan tadi cakap ya, jangan canai dia sampai dia kena layang aja. Bagi dia bergerak, jangan bagi dia tu nanti dia jadi padat. Instead of dia berlayer, dia jadi padat. Tu yang dia tak nampak layernya nanti. Ya. Okey. Dan ada yang nak juga tengok ya, boleh dengar bunyinya. Okey, Nur Faiza Yaakob. Assalamualaikum Puan Zaidah. Setiap kali saya tengok Puan Zaidah live, saya mesti teringatkan arwah mak saya.
Dulu arwah mak saya suka tengok live Puan Zaidah. Tak pernah sekalipun dia tertinggal. Ya, 2 saya hari ingat sebelum mak saya meninggal dunia, arwah ajak kami pergi kedai Puan. Kami dari Johor datang tunaikan permintaan arwah masa tu. Arwah happy sangat. Itulah permintaan terakhir arwah. Ya, saya pun takziah ya keluarga. Untuk keluarga Nur Faizah Yaakob. saya masih terbayang lagi ya arwah maknya ya, sebab saya pun terkilan juga sebab waktu dia balik ke Johor Bahru tu, saya ada di Johor Bahru yang sebenarnya. Oh, yang ini Kalau rasanya saya tahu saya yang tu. Kalau saya tahu saya datang ziarah arwah ya, sebab saya pun tak tahu tu. Bila saya dah balik ke Kuala Lumpur ke sini baru saya dapat tahu ya. Tapi apakan daya, kita tak tahu ya perjalanan tu macam mana. So ke arwah ditempatkan bersama-sama orang yang solehah. Ya. Alhamdulillah sekarang ni anaknya take over. Ya, boleh belajar dan setiap kali tengok ni mesti akan teringat arwah maknya ya. Saya teringat lagi, saya masih nampak lagi, terbayang lagi rupa arwah maknya. Terima kasih banyak. Oh, sorry. Tertekan pula. Okey, kita tak tunjuk rambut dia. Okey. Okay. Ya. Rambut ya. Tu. Dia very crispy ya. Dan lembut ya. Okey, macam ni rupanya. Dia berlapis tu dalamnya tu, nampak tu. Ya, dah ada lapisan-lapisan dia tu. Ya. Okey. Okey Bel, siap dah kita punya menu kita hari ni. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga dapat membantu perempuan yang mana tadi ada komen yang kata tak buat tak pernah jadi ya. Mungkin boleh cuba cara Kak Zaidah kali ni. Cara saya simple aja. Ada yang buat lebih ya. Dia dah gulung 2 kali, kemudian dia terak, dia gulung lagi. Tu banyak layer. Nanti dia akan jadi banyak layer. Ya. So terpulang kepada perempuan, kalau dia rajin dia boleh buat lagi 1 kali gulung lah. Macam ni pun dah memadai lah ni, dah cantik dah ya, lapisan dia ya. Gulungan dia tu. Okay. Alhamdulillah. Kalau nak kecil sikit boleh potong 3 ke? Hasna Salikin tanya. Tadi kan potong 2 kan Kak Zaidah. Kita nak potong 3 boleh ke? Kalau potong 3 dia nipis nanti puan. Dia boleh potong 2, tetapi masa gumpal dia tadi tu, masa masukkan dia tu buat kecil sikit. Dan dia dapat kecil lah. Kalau potong 3 dia jadi nipis nanti. Ya, dia jadi nipis. Boleh juga lah kalau nak potong 3, cuba potong 3 pun boleh. Saya cuba nanti sekejap lagi. Pun boleh jugalah ya. Cuma jangan nipis. Dia kalau nipis dia tak cantik, nanti layer dia tak nampak. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa nak ni? Mel Muhammad kata lama tak dengar ayat cekut. Cekut. Cekut tu Cekut ya. Cekut. Bukan ponjok. Cekut tu dia pegang dan dia Macam cubit lah, dia macam cubit. Cubit. Kalau kita nak frozen kan nak kena goreng separuh masak dulu ke? No. Kalau untuk pada pengetahuan saya, whatever frozen food yang you nak buat, you kena masak dia hingga masak. Ataupun tak masak terus. Kalau you nak frozenkan makanannya, kalau you nak masak half tu, tak berapa healthy untuk kita. Pasal nanti bila kita nak guna, kita akan masak balik tau. Sebab dia dah tahu masak. So kita nak makan, kita kena masak dia balik. Betul. So, bila masak balik, kita dah ada 2 proses masak tu kat situ. Which is not good lah ya. Seeloknya you masak terus macam ni, kemudian frozen kan. Tinggal dia peranyatkan aja, sama ada dia masuk microwave ataupun dia masuk sekejap aja dalam minyak, dia angkat. Dia tak perlu risau yang dia kena masak balik. Ya. Macam tu lebih selamat lah. Ataupun tak payah masak terus. Jadi dia akan masak benda tu hingga masak. Sekali aja masak dia. Ya, seeloknya macam itulah ya. Setahu saya lah about frozen food ni ya. Okey. Air bukan 280 ml ya, 280 gram. Kak Zaidah tak pakai mililiter sini, saya pakai gram. Sebab bila saya timbang tepung sini, saya akan timbang terus air.
Saya pakai measuring cup, measuring jar, tetapi saya still timbang sebab kadang-kadang measuring jar tu pun tak betul tau. Dia punya line tu pun tak betul. Kalau Pyrex ke apa betul. Tapi kalau you beli kedai, especially kedai yang RM10 tu, lagi dah tak betul. Lagi-lagi kau tak nampak nanti kalau dah dicuci ya. Line itu semua hilang nanti. So seloknya sebab tu kat dalam ambil mudah, saya timbang semua. Walaupun liquid kita measure pakai jar, yang dia kan ada line macam ni sekejap ya. Macam ni kan dia ada ni dia. Sebenarnya kalau liquid kita akan timbang, kita akan sukat menggunakan sukatan pada jar ni. Tetapi kalau you basuh banyak kali, ini line ni pun hilang. Bila line hilang ni satu masalah ni ya. Melainkan kalau you beli benda ni yang macam Pyrex, yang macam imported punya, dia punya line tak hilang. Kalau setakat kita beli yang measuring jar plastik tu hilang puan kalau cuci. Ya, so eloknya sebab tu saya timbang. Saya tolong timbangkan. Jadi senang. Bila kita timbang tepung, kita timbang terus air. Walaupun kalau dari segi ilmiahnya salah. Kalau kita bukanlah salah, macam tak kena. Kita timbang air kita timbang, sepatutnya kita sukat. Kalau ikut ilmiahnya lah ya, ilmiah dia. Tapi pasal saya sendiri pun tinggal satu je di measuring jar saya yang ada number. Yang lain semua dah tak ada. Jadi kalau saya nak sukat pakai mil ataupun pakai mililiter, liter akan susah. Jadi saya timbang ni. Ya, 1 liter lebih kurang 1 kilo. Dia just lebih kurang. Jadi perempuan yang dapat resepi dari saya, kalau saya timbang gram, puan ikut aja gram. Sebab saya dah convert tu mililiter to gram. Jadi tak ada masalah lah. Ya. Saya senangkan lagi, mudahkan kerja ini. Sebab saya sendiri pun malas nak tengok-tengok ni benda ni. Saya tak nampak sebenarnya. Bila line ni, saya rasa perempuan pun tak nampak. Jenuh nak tengok dia punya 200, 280, 250. Ya, sebab dia tak ada 280. Normally dia ada 100, 150, 200, 250. Nak dapatkan 280 tu memang susah. So you kena, kalau timbang memang kita nampak nombor tu. Jadi saya memang prefer saya timbang. Tapi kalau ikut ilmiah dia memang salah. Ya, tapi tak apalah, kita nak buat. Saya nak mudahkan saya. Sebab saya tak nampak tu line-line. Ya, maklumlah kita ni kan. Line hitam pun tak nampak, ni kan pula line kuning macam ni lah. Lagi dia saya tak nampak satu apa pun. Kalau timbang tu dia nampak huruf dia, nombor dia. Okey. Dough yang minyak tu letak minyak panas ke minyak biasa dalam dough tu? Minyak panas. Saya panaskan tadi minyak bersama dengan margarin, tetapi tidaklah kurang masa dia tengah tu. Kita biarkan dalam 2-3 minit macam tu baru kurang ke dalam tu, ya. Tapi jangan sejuk pula. Nanti dia kurang lemuk pula ya. Okey. Hari kedua, Johan kata saya tengah buat inti karipap sekarang. Saya nak buat karipap pusing kali kedua hari ni. Wah, favourite betul kat rumah tu, ya? Sedap ni pun. Memang sedap. Okey, Kak, kalau nak jual, kira macam mana Kak Zaidah? Kira sebiji ke atau macam mana? Sebab karipap pusar ni agak leceh nak bahan kulit yang banyak, Nur Afidah kata. Macam ni lah ya. Kalau nak jual, puan cek harga semasa tempat puan. Ya. Saya tak boleh cakap lah berapa sen. Nanti kalau saya cakap ada yang jual 80 sen, RM1 pun ada ya. Dia tengok apa inti yang diletak kat dalam. Kalau saya cakap 80 sen, mungkin puan tak boleh jual 80 sen. Tengok kepada bahan-bahan, costing yang you all kemudian bahan yang you all beli. Harga semasa. Harga yang berjual di kawasan puan. Ya. Saya nak cakap tak boleh sebab kalau di kawasan saya ni Puchong lah dah lain harga. Bila kita di Bangsa dah lain harga ya. Kalau macam di Johor Bahru dah lain harga. Kalau you pergi ke Segamat dah lain harga. Harga Segamat tak boleh sama macam harga Johor Bahru. Cuma beza dengan karipap biasa dengan karipap dia mahal sikit dari karipap biasa. Sebab dia kerjanya lebih. Kemudian tengoklah kalau kau pakai daging, pakai ayam, mahal lah sikit. Sardin lagi mahal ya. Tengoklah ya. Tapi kena tengok dulu harga semasa. Saya cakap berapa sen kan nanti masalah juga ya. Sebab saya
tak tahu kawasan Puan di mana orang yang berniaga karipap berapa di kawasan sana. Ya. Macam mana manja-manja je confirm jadi. Farida Muhammad Aris kata Dia betul. kena jangan manja-manja, jangan menolak dia, menekan dia kuat dia, tak perlu. Nanti dia tertanggal lagi. Okay. Alright. Okey, Bel. Ada lagi? Terima kasih. Ramai yang kata terima kasih Kak Zaida. Sama-sama. Moga-moga you all berpuas hati dengan resepi hari ini, dan yang mana tak pernah buat tapi tak pernah jadi, mungkin boleh cuba. Ya, cuba resepi Kak Zaida. Cara dia senang aja. Kalau rasa you nak eksperimen, nak buat 3 kali gulung pun boleh juga. Cuma jangan ditekan. Cuma jangan tekan. Ya, jangan waktu tongkat tu jangan tekan kuat-kuat. Tekan kuat-kuat tu dia jadi, sepatutnya dia ni duduk berlapis. Bila kita gulung tu, kita canai, dia duduk lapis, bukan dia padat. Kalau you tekan kuat, dia akan jadi padat. Macam kita gumpal benda kan. So dia kena layang saja. Waktu mencanai dia. Mas Mark Toby, kalau tak goreng boleh bakar dalam oven tak? For this recipe tak boleh bakar kat dalam oven. Dia jadi keras nanti ya. Yang bakar tu dia layer dia punya pastry dia lain sikit. Kalau you nak cuba boleh lah. Kak Zaida tak pernah tu. Sebab apa, dia punya bahagian yang tepung dengan air tu, kalau dibakar dia akan jadi keras nanti. Ya. Geram tengok karipap tu. Mariati Arifin kata. Tapi dia tak adalah oily. Ya, dia tak adalah oily, nampak tak? Itu anak Isana tanya, tak ada margarine boleh gantikan butter? Boleh jugalah. Ya, kalau tak ada margarine boleh tak. Okay, this is new. Fuzia Muhammad, boleh tak Puan Zaida ajar buat churros? Churros pun boleh juga. Churros? Saya pun tak teringat rasa churros. Saya churros boleh juga. Churros pun sedap juga. Kalau anak-anak jangan taruh cinnamon. Sebab churros bahan-bahannya yang bahan di rumah juga senang juga. Dia tak adalah bahan susah-susah. Yap. InsyaAllah. Guna sudu metrik ke sudu biasa Wanida Ida? Sudu metrik lah. Sudu makan je tadi. Sudu makan biasa. Kalau ada sudu metrik pun tak ada masalah ya. Tak ada masalah juga. Okey. Tempat saya 50 sen. Noria Hassan. Wah, 50 sen. Okeylah. Tengok apa dia. Kalau karipap pusing. You. Ya, murah. Memang murah 50 sen ya. Cuma kalau di bahagian bandar besar, tak 50 sen tak berbaloi kalau you niaga ya. Right. Dengan nak membuat itu, 50 sen rasa macam tak payah buat lah. Kintan Rahman tanya Kak Zaida, kalau untuk tepung yang ada gunakan genggam tu macam mana? Genggam. Genggam? Apa tu? Tepung yang ada gunakan genggam tu macam mana? Tepung genggam tu saya tak faham. Mungkin soft lah. mungkin genggam tepung tu untuk jadi soft. You nak bezakan soft flour dengan hard flour, you genggam dia. Kalau you genggam dia dry, soft flour. Kalau you genggam dia berkepal gini, buka dia duduk dia berkepal, itu hard flour. Itu je nak kalau beza. Kadang-kadang you dah masuk dalam tepung yang you pun tak tahu tepung roti ke, high protein ke, tepung gandum ke, ya. You don't know which one, you just kepal saja. Itu untuk orang yang dah tahulah hard flour, soft flour tu yang dia kepal macam. Kalau tak silap lah kalau soalan itu. Mungkin kalau apa orang panggil, kalau measurement genggam tu tu pun kita tak pasti ya. Genggam tengok tangan lah. Kalau tangan besar, tangan kecil dah genggaman tak tahu. Betul. Kan? Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian. Saya baru je follow Kak Zaida ni, Julaila. Thank you so much for tuning in. Welcome. Yang baru-baru tonton ni Terima kasih banyak-banyak. Kak Zaida, resepi kacang pul. Dah. Emawan, kita dah sharekan ya resepi kacang pul. Kacang pul saya dah bagi dulu ya. Nama ya. Potong karipap tu Kak Zaida, nak tengok kejadian dalamnya. Tadi dah potong. Siap tadi, saya tak potong pun. Saya siap lah kalau dengar dia punya rambut. Tapi yang inilah hasilnya ya. Dia dah berderai dah tu. Tapi still bagus. Dengar. Okey, kejap. Kita close up sikit. Zoom in sikit. Tu dia punya rambut tu. Tu dengar tak? Tu rambut ya. Malas pula nak masuk mulut nak. Cuba Kak Zaida explain. Kak Zaida makan. Tu dia berderai. Tuhan cantik. Malas boleh. Makan pun ada malas ya you all. Okey. Orang malas makan. Selalulah dengar.
masak, Tapi tak nak makan. selalulah dengar, tapi konsep malas makan tu macam tak boleh nak diterima. Biasa yang masak ni Bel, dia memang belum selera dia nak makan. Ya. Kita tengok orang lain dulu makan baru kita makan. Tengok orang makan baru kita selera. Ya. Itulah. Okey, Bel. Ada yang suruh Kak Zaidah makan sikit kari pak tu, tolong makankan untuk saya terliur ni. Tak apa, kejap lagi nanti Bel makankan untuk you. Okey, Azura Fahmi. Alright, thank you so much. Alhamdulillah selesai dah untuk resepi kita hari ini. Hari yang kedua untuk minggu ni. Okey. Harap viewers kita berpuas hati ya dengan resepi hari ini dan jangan lupa mencuba. Dan kita nakkan feedback dia balik ya. Okey. Dari viewers kita lah. Okey, Julaila 26, dia tanya jam berapa, esok menu apa. Okey, untuk siapa yang baru tune in untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah, kita akan bersiaran daripada hari Isnin, setiap Isnin hingga Khamis jam 12.30 tengah hari. Menu surprise. Jadi kita kena tunggu jam 12.30 baru kita tahu apa Kak Zaidah nak masak. Dia boleh macam ni tahu Kak Zaidah konsepnya dengan saya. Kalau saya tanya, Kak Zaidah esok nak masak apa? Hari ni dia cakap A. Esok pagi tiba-tiba dia datang. Pagi dia kata B. Kejap lagi ni tengah siap-siap A tak jadi, B tak jadi, C yang dia masak. Macam itulah keadaan dengan Kak Zaidah. Masak kan, siapa yang biasa masak mesti tahu. Memasak ni dia lain-lain lah kalau kita bekerja ya. Kalau kita sendiri yang nak buat, kita more to mood kita lah. Kadang kepala ingat lain, nanti kita sampai masa kita nak buat benda lain. Betul. Itu pun je. Lepas tu lagi satu, bahan yang ada tak ada. Kadang fresh tau, kita nak masak-masak sekali tu bahan tak ada. Tapi kita mesti dah ada plan B lah. Itu sudah tentu. Dia masalahnya dia bukan setakat B ya, dia sampai C pun ada. Okay, alright. Thank you so much for tuning in hari ni bersama Kak Zaidah dan saya untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. InsyaAllah esok kita akan bersiaran lagi seperti biasa jam 12.30 dengan menu yang baru. InsyaAllah ya, esok penuh umur, murah rezeki. Doakan yang baik-baik aja. InsyaAllah besok kita jumpa lagi dengan menu lain. So harap perempuan berpuas hati ya dengan resepi ataupun menu kita tengah hari ini ya. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum semua. See you tomorrow.